Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar lagi ke? Tak, masih tak dengar. Masih tak dengar atau dengar? Ada suara tak? Ada suara tak? Ada suara tak? Okey, dah ada. Okey, tadi dengar. Okey. Tersilap dah tu, terpotong. Saya tertutup tadi. Okey, dah dengar, Masya Allah. Malam ini kita berada di muka surat berapa 183. Masih lagi dengan Al-Quran tadi. Ya. Afi, Masya Allah. Dengar clear, Masya Allah. Alhamdulillah. Akram Syahmi, Masya Allah. Barakallah fiqh. Norish Hamzah, Imran Kadir. 184 kita berada muka surat 184. 184 kita berada di baris mana? Sayyidina Osman berkata, sambungan 183 184. Ana beli ni 183 ke 184. Oh, ni Ustaz dimenti di mana? Ustaz tu pun tak tahu. Satu lapan empat. Lepas tu tiga. Para tiga tak benda. 184 maksudnya 18 kali 4 kalimah Allah. Kalamullah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. Ya, Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat 184. Masih lagi, iaitu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu sebagai pengumpul Al-Quran yang kedua. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka Quran tu masih berjalan dan simpanan, dan sekarang pengumpulan Quran kedua. So kita berhenti malam sebelum ni pada kalamullah diturunkan melikuk fa innama nazala bilisanihim. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Quraisy. Oleh kerana ramai dah orang-orang ajam memasuki Islam, jadi mereka merasa agak susah untuk membaca Al-Quran dengan lehja-lehja ataupun dengan kiraat-kiraat yang dibenarkan, oleh kerana sudah terdapatnya orang-orang ajam. Sebab itulah mereka datang berjumpa dan hadap Osman membuat keputusan untuk mematikan ataupun memansuhkan semua lurah-lurah yang lain kecuali lurah Quraisy sahaja. Jadi kalau kita tengok sab'ata ahrufin itu, kalau peringkat awal kita mengatakan lurah lah, kita mengatakan lehja lah. Sebab selepas lurah Quraisy dikekalkan, maka ada kiraat yang 7 dan 10. Jadi kiraah jugalah, tapi kita pun kata atas dasar kiraah lah. Tapi
maka sebenarnya maksud ahrufin dalam hadis Nabi tadi, dia dikembalikan pada peringkat awalnya. Pada peringkat awalnya memberi makna 7 bahasa atau 7 logat dan dialek dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab macam itulah, macam perkataan bai'ah lah. Perkataan bai'ah tu memberi makna masuk Islam. Tetapi di zaman Nabi SAW juga, perkataan baik itu memberi makna khusus daripada makna umum kepada makna khusus. Daripada makna umum kepada makna khusus, iaitu berjanji, sumpah setia. Tapi masih kekal lagi dengan makna bai'ah pada makna asal, tapi memberi makna berjanji dan sumpah setia. Begitu juga tentang qiraat ni, sab'ata ahrufin. Sab'atu ahrufin ni 7 huruf atau 7 qiraat. Kalau makna pertama secara umumnya ialah dalam bahasa-bahasa, kerana orang-orang Arab mempunyai 7 kaum yang besar dan masing-masing meminta kebenaran daripada Nabi untuk membaca lehjah mereka. Selepas tu zaman pengumpulan Quran kedua, Sayyidina Osman telah mensuhkan semua lehjah-lehjah tadi, hanya ditinggalkan dengan lughah Quraisy. Di situlah. Jadi kalamullah itu diturunkan dengan lehjah Quraisy. Ketika zaman Nabi baginda meminta kebenaran supaya dimudahkan untuk membaca Al-Quran dan permintaan baginda diterima, setiap orang boleh membaca mengikut lehjah mereka. Ketika pemerintahan Sayyidina Osman masih lagi, sebab tu masa tu makna umum, makna dari segi bahasa Quraisy, Hudzail, Saqif, Tamim, Ta, Yaman, Quraisy, so banyak lagi kaum-kaum pada masa itu. Setiap orang boleh membaca, iaitu boleh membaca qiraat mengikut lehjah mereka. Ketika pemerintahan Sayyidina Osman, setelah beliau melihat ikhtilaf berlaku, ini tersebar dan membawa kepada bahayanya, maka beliau membuat keputusan supaya hanya dipakai satu lughah sahaja, iaitu lughah Quraisy sebagaimana asal diturunkan dalam bentuk lafzi itu dengan huruf hijaiyah dan adanya lughah. Okey. Imam Sakhawi rahmatullah alaih berkata, mereka berselisih pada kalimah at-tabuq mengikut Zaid. Ini ada bila dikatakan Zaid kan department wahyu, ketua department wahyu, tapi dipanggil lagi tiga profesional Quraisy, 3 profesor Quraisy tadi, Zubair bin 3 profesor tadi yang dipanggil. Jadi maka mereka berselisih pada kalimah tabuk. Maka Zaid ia dibaca dengan tabuh, sementara sahabat yang lain berkata ia dibaca dengan qiraat tabuk, ta tadi bukan dengan ha. Mereka merujuk kepada Sayyidina Osman, maka beliau berkata, tulis dah ia dengan huruf ta kerana itu tulisan Quraisy. Mereka juga bertanya tentang kalimah lam yatasannah, maka Sayyidina Osman berkata, letak padanya huruf ha. Selepas kerja penulisan Al-Quran, selepas kerja penulisan Al-Quran selesai, maka Sayyidina Osman memerintahkan supaya semua masahayan lain dibakar. Beliau memulangkan semua lembaran asal kepada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Lembaran itu terus bersamanya. Lembaran tersebut terus berada bersama beliau. Apabila Marwan bin Hakam menjadi pemerintah Madinah, maka dia telah mengambil lembaran itu daripada Sayyidatina Hafsah untuk dibakar. Namun Sayyidatina Hafsah enggan untuk menyerahnya kepada Marwan. Apabila Sayyidatuna Hafsah meninggal dunia, maka dia telah menghadiri jenazah dan meminta lembaran itu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Namun Sayyidina Abdullah bin Umar membakarnya kerana dikhawatiri jika sahifah ini sampai kepada orang luar, maka akan timbul lagi ikhtilaf. Asalnya yang Abu Bakar salin tu duduk dengan Hafsah. Sebab apa duduk dengan Umar? Selepas Abu Bakar meninggal, lembaran-lembaran tu bila dia tak masalah lagi, dia ada dalam chapter begitu kan. So dia nak timbul ada Osman masa pemerintahan Madinah tadi,
Tapi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar terus bakar. Namun Sayyidina Abdullah bin Umar membakarnya kerana dikhawatiri jika sahifah tadi, lembaran-lembaran ini sampai kepada orang luar, maka akan timbul lagi ikhtilaf. Mashah yang siap ditulis oleh sahabat di atas dihantar ke kawasan pemerintahan Sayyidina Uthman seperti 7 tempat lah, iaitu di Syam, di Yaman, di Bahrain, di Kufah, di Madinah, di Basrah, dan satu lagi mashah ada bersama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab apa kan? Walaupun benda tu betul, dan kadang-kadang bila keluar kepada masyarakat, dia akan menjadi satu perkara yang boleh menimbulkan fitnah pada asal betul, sebab cara pembawakan tadi, cara benda tu dibentang, cara benda tu dibentang menyebabkan silap faham di kalangan manusia, silap faham. Dan dulu saya dah ceritakan, satu orang datang, Abdul Razak Muhyiddin. Jadi satu orang telah datang berjumpa Khalifah Harun Ar-Rasyid membawa na'lain Nabi SAW, kasut Nabi SAW. Dia kata ini kasut Nabi SAW. Maka Sayyidina Harun Ar-Rasyid, pemerintah Sayyidina Harun Ar-Rasyid rahmatullah alaih telah mengambil kasut tadi dan telah mencium kasut Nabi SAW. Jadi bila berterima kasih kerana membawa kasut Nabi SAW, maka beliau telah memberi beberapa uncang duit atau uncang emas kepada orang yang membawanya tadi. Jadi orang tu pun keluar. Orang tu pun keluar. Cerita ni saya dah ceritakan dah dulu. Orang tu keluar. Bila orang tadi keluar, maka orang pun kata di sekeliling, pembantu raja kata, tuanku, takkan tuanku tak tahu ini selipar palsu ni, bukan original, bukan hak Nabi SAW. Dia kata, aku tahu, kalau benda ni ada, mestilah ada dengan keluarga Nabi. Kami kan keluarga Nabi yang Abbasiyah tu daripada Abbas, apa-apa saudara Nabi. Kami pun tahu, dia kata, takkan kami tak tahu. Lepas tu tuanku bagi tu sebab dia nak sesuatu daripada aku. Dan jika aku kata, dia berdengar ada mungkin akak-kakak tak pernah masuk lagi cerita ni. Saya rasa dah diceritakan dahulu, pada awal dahulu. Kisah-kisah banyak saya bawa kisah-kisah. Tapi tak apa, dengar lagi. Hak dengar pun dengar lah pula. Berapa kali kita dengan tuan guru kita, kadang-kadang berpuluh-puluh kali cerita sama dia ceritanya, tapi dia punya maksud lain, dan banyak manfaat kita dapat daripada cerita yang sama. Apabila tuan-tuan, agama ni bila kita dengar perkara yang sama, bila sama saja hadis Nabi SAW, tapi orang yang mendengar, dia menunaikan hak mendengar, dan orang dia menyampaikan hak ini. Jadi walaupun kita dengar berkali-kali, tetapi orang yang mendengar tadi menunai hak mendengar seperti hadis Nabi. Walaupun kita dengar berkali-kali, tapi Allah SWT akan buka kefahaman pada kita banyak perkara lain lagi yang kita faham. 22 tahun saya mengajar hadis Mishkat, tapi setiap tahun, setiap kali baca hadis yang sama, saya rasa Allah SWT terangkan pada saya benda yang saya tak faham sebelum ni, benda saya tak tahu sebelum ni. Ajib, banyak lagi perkara-perkara yang mana kita telah berlalu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablikum. Muhammad itu sebagai seorang rasul. Sayyidina Umar telah baca ayat ni berkali-kali, tapi bila Rasulullah SAW wafat, dia tak boleh terima kewafatan Nabi, dan seolah-olah ayat ni tidak ada di hadapannya. Bila Sayyidina Abu Bakar baca, baru dia perasan, ayat ni seolah-olah baru turun. Maksudnya bukan aku tak dengar, bukan aku tak baca, dia dah baca, dah dengar, tapi tuan-tuan yang mulia, tapi seolah-olah
tak dengar lagi perkara tersebut. Seolah-olah tidak didengar. Jadi Harun Ar-Rasyid kata dia nak duit atau bagi kat dia. Kalau kita menafikan itu adalah kasut Nabi SAW, nak lain Nabi Mubarak SAW, maka dia akan keluar kat luar. Yang ni maksud ni, yang compare cerita ni bila sampai kat luar. Ini kan, dia sebenarnya jalan cerita tu berbeza sikit. Ni meminta, ni nak bakar. Tapi masalah saya nak comparekan dia bila mana titik kesinambungan cerita tadi, iaitu bila keluar ke masyarakat. Bila keluar ke masyarakat, dia katakan, jadi dia kata bila sampai kepada orang luar, maka akan timbul perselisihan. Jadi bila dia keluar kat luar kerana hajatnya tidak ditunaikan dan dinafikan, maka dia kata, aku pergi jumpa Amirul Mukminin, bawa kasut Nabi, dia tak percaya. So berita ni tersebar. Maka untuk menutup fitnah, untuk menutup zaddu zara'at tadi, benda-benda yang memudaratkan tadi, maka okey bagi sikit jalan je lah. Bukan sogok tu. Jadi sebab dia datang pun dia nak benda tu, so bagilah sikit, jalan buat kerja mudah. Masalah yang sudah siap ditulis oleh sahabat. Okey, bagaimana mengurus masalah yang telah rosak? Bagaimana kita nak uruskan mushaf yang telah rosak? Jika mushaf telah rosak, adalah membakarnya lebih baik atau ia ditanam. Jadi kan kadang-kadang kita ada mushaf kat rumah kita banyak, mushaf Al-Quran telah rosak. So macam mana nak bakar? Jika mushaf telah rosak, adakah membakarnya lebih baik atau ia ditanam? Jawabnya membakar lebih baik, kerana kemuliaan Al-Quran tetap terpelihara dengan membakarnya, berbeza dengan ditanam. Jika ditanam, maka kaki akan terpijak ke atasnya. Sebagai ulama berkata, mushaf yang ditanam tetapi di tempat yang terpelihara. Ada juga berkata mushaf yang dibakar, dicelup air dan diminum, kemudian diberi ubat bagi penyakit. Maknanya kurang-kurangnya kita bakar, kita pergi letak tempat tengah lautan biar dia hanyut, sebab kita nak menjaga kemuliaan Al-Quran. Tulisan-tulisan Al-Quran la yamassuhu illa mutatahhirun, dan tak boleh disentuh huruf-hurufnya. Yakni walaupun di Lauh Mahfuz memang tak boleh disentuh oleh siapa pun kecuali Ruhul Qudus sahaja, tetapi di dunia ini tulisan-tulisannya yang mulia itu tidak diboleh disentuh tanpa adanya wudu. Okey, perbuatan Sayyidina Umar membakar selain mushaf Utsmani. Perbuatan Sayyidina Umar, dia bakar semua selain mushaf Utsmani, dibakar siapa ada. Timbul sedikit iskal, persoalan. Kenapa Sayyidina Utsman memerintahkan supaya mushaf lain Utsmani, mushaf selain Utsmani dibakar? Jawabnya ialah kemungkinan jika beliau tidak memerintahkan mushaf-mushaf itu dibakar, maka ada orang akan mengambil dan menunjukkan pada orang ramai, lalu timbul sebagai ikhtilaf, sebagai khilaf, timbul semula ikhtilaf. Jadi perbuatan beliau tidak boleh dikecam kerana perbuatan beliau itu meraihkan maslahah. Tiada perkara yang sabit daripada syariat bahawa membakar Al-Quran itu biadab. Ulama berkata terdapat tiga kali berlaku kumpulnya Al-Quran. Zaman Nabi SAW, Al-Quran telah dikumpulkan tetapi tidak dikumpulkan pada mushaf secara berasingan. Pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT sentiasa menurunkan rahmat kepada beliau, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran mula disusun dan mushaf mengikut lughah Quraisy. Selain daripada itu dibakar selepas selesai, maka ianya dihantar ke kawasan Islam. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-20 Hijrah. Kedua-dua sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman merupakan Jami'ul Quran, yakni orang yang menghimpunkan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar menghimpun Al-Quran kerana bimbang Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang. Dan Sayyidina Utsman pula menghimpunkan Al-Quran kerana ingin menghafuzkan ikhtilaf yang boleh menyebabkan fitnah. Kerana kalaulah begitu, maka beliau bukan saja Jami'ul Quran,
Bahkan beliau Sayyidina Uthman menyelamatkan umat daripada ikhtilaf dan perpecahan. Semoga Allah Subhanahu Taala sentiasa menurunkan rahmat kepada beliau. Menurun rahmat kepada beliau. Telah kita sebutkan dahulu, saya nak, dan sebenarnya ini saya telah baca kepada tuan-tuan tu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, iaitu berapa peringkat. Jadi dia terdapat beberapa peringkat dalam pengumpulan Al-Quran. Terdapat beberapa peringkat dalam pengumpulan Al-Quran. Pada peringkat pertama, ayat-ayat Al-Quran ditulis masih tidak mempunyai, tapi masa zaman Sayyidina Uthman tu tak ada baris, tak ada titik lagi, tak ada baris, tak ada titik lagi. Peringkat kedua, penulisan Al-Quran memperlihatkan pakar bahasa dan penyusun Nahwu Arab. Peringkat pertama tu Sayyidina Uthman dah kumpulkan pada peringkat pertama, tak ada baris, tak ada huruf lah, tak ada baris, tak ada titik lagi sebenarnya. Yang ni dikeluarkan oleh kajian yang dikeluarkan, nanti saya akan masukkan dalam tu, tuan-tuan boleh baca beberapa ni kajian yang dikeluarkan oleh Profesor Abdul Rauf daripada UPM, iaitu dalam Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan macam mana Al-Quran itu sampai kepada kita sekarang. Sebab Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran pada peringkat awalnya lah. Peringkat awal tadi dia pengumpulan Al-Quran yang kedua, tapi peringkat awal tadi masih lagi tidak mempunyai titik dan tak ada baris. Siapa boleh baca tak ada titik, tak ada baris. Maka peringkat kedua, penulisan Al-Quran memperlihatkan pakar bahasa, orang bahasa Arab dan penyusun Nahwu, iaitu Abu Aswad Ad-Dauli menetapkan titik. Dia panggil nuqtatul i'rab. Nuqtah tu titik, i'rab tu menunjukkan baris. Nuqtah menunjukkan baris. Titik di atas huruf, baris atas. Titik di bawah huruf, baris bawah. Titik di hadapan huruf, baris hadapan. Dia panggil nuqtatul i'rab. Dia panggil nuqtatul i'rab tadi. Ini adalah fasal fasal kedua. Fasal ketiga pula, anak murid dia Nasir Ibnu Asim, anak murid kepada Abu Aswad Ad-Dauli. Abu Aswad Ad-Dauli ni peringkat kedua. Dia tulis nuqtah tadi menunjukkan i'rab. Dia panggil nuqtatul i'rab. Baris atas, baris nuktah atas, baris atas, nuktah bawah, baris bawah. Dan fasal yang ketiga ialah Nasir Ibnu Asim, iaitu anak murid kepada Abu Aswad, dan Yahya Ibnu Ya'mur juga meletakkan titik pada huruf. Letak titik dah pada huruf, tapi bukan nuqtatul i'rab, tapi nuqtatul i'jam. Titik menunjukkan huruf. Titik menunjukkan baris, iaitu i'rab. Sekarang titik menunjukkan baris. Gitu. Itu dipanggil nuqtatul i'jam. Seperti yang kita ketahui hari ini, huruf nun satu titik di atas, huruf ba titik di bawah, atau seterusnya, ta dua titik, kha satu titik, jim satu titik bawah, dal, zai, ra, zai ada titik, macam tu. Ta, za ada titik, ta tak ada titik. Cuma tu. Pada peringkat ketiga tadilah, iaitu meletakkan nuqtatul i'jam. Peringkat keempat, Khalid Ibnu Ahmad. Ulama-ulama ni, Khalid Ibnu Ahmad meletakkan tanda bacaan. Letak tanda bacaan dah. Tanda seperti tanda panjang, tanda mat, huruf mat, alif, lam, mim. Alif ada mat atas, tanda mat tadi. Letak mat dah. Ataupun alif kecil, alif diri kecil je, waw kecil, ya terbalik, tasydid, ada sabdu, hamzah, ada huruf sad,
Sod. Macam-macam titik tanda-tanda tadi. Tanda wakaf datang, lepas tu wakaf pula. Wakaf. Tanda wakaf datang kemudian apabila alamat terkenal, iaitu Al-Sajawandi, meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti. Inilah fasal terakhir hingga terhasil Al-Quran yang dibaca kita sekarang dan dihafal hingga ke hari ini. Abdul Rauf menusuri sejarah penulisan Al-Quran. Beliau melihat jasa besar mereka dalam bidang bahasa Arab, membantu hingga menjadikan Al-Quran yang kita lihat hari ini berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para ulama, masya-Allah, kepada ulama-ulama yang menyusunnya dan mendapati kita Al-Quran pada hari ini. Katanya Al-Quran sekarang ditulis dengan khat yang lebih cantik berbanding dahulu yang hurufnya terpisah. Biarpun berbeza tetapi tetap bacaan tetap sama, malah tidak ada satu pun diubah. Itu jaminan Allah lah, yang mana Allah kata dia tak ubah. Itu sedikit sebanyaklah. Fakta nombor 12 Hijrah, proses penyalinan Al-Quran. 12 Hijrah tu penyalinan Al-Quran. Lepas tu 4 sahabat yang menyalin Al-Quran, 5 fasal penghasilan Al-Quran, 12,000 sahabat memperakui Al-Quran dibaca dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sebanyak dah, ada 5 peringkat yang mana telah sampai kepada kita, yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat baca, cuma kita malah baca ya. Okey, kita seterusnya. Sebelum kita masuk ke bab baru, kitab baru, Kitabud Da'wat. Apa tu bab kitab doa-doa tu ni. Bab doa-doa pula. Macam Kitabud Da'wat. Nanti jilid 6, jilid 7 masuk Kitabun Nikah, jilid 8 masuk Kitabul Jihad. Kata macam-macam tu. Jilid 7 baru nak pergi cetak. Sabar. Banyak kerja ni. Orang PKP tak ada kerja, kita makin banyak kerja. Tak sempat nak buat kerja mana tak tahu. Pegang ni tak kena, banyak benda nak kena buat. Salah satu sebab tidak ditulis basmalah pada permulaan surah Taubah. Kenapa pada permulaan surah Taubah, iaitu surah Taubah tidak tulis, surah Bara'ah atau surah Taubah tidak ditulis. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qultu li Utsman ma hamalakum ala an amadtukum ila al-anfal wahya minal masani wa ilal bara'atin wahya minal mi'in faqarantum bainahuma wa lam taqtubu satra bismillahirrahmanirrahim wa wada'tumuha fi sab'i tawal ma hamalakum ala dhalika. Qala Utsman kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi zamanu wa huma yanzilu alaihi suru zawatul adadi وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآية في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من الأوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزلا وكانت قصتها شبيحة بقصتها فقبض رسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا منها ومن أجل ذلك قرنا بينهما ولما أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 7 الطوال رواه أحمد والترمذي وأبو داود. Semasa dalam penyalinan Al-Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apakah yang menyebabkan Tuhan meletakkan sekali antara surah Anfal dan surah Bara'ah? Letak surah Bara'ah dengan surah Anfal ni sekali. Lepas surah Anfal tanpa ayat, surah Bara'ah datang tanpa bismillah, baru datang surah Anfal. Surah Anfal datang. Bila surah Anfal datang, surah Bara'ah. Surah lepas surah Anfal, surah Bara'ah. Surah Bara'ah tu tak ada bismillah. Surah Anfal ada bismillah. Surah Bara'ah tak ada bismillah.
Surah Bismillah tu surah Taubah lah. Apakah yang menyebabkan tuan tanpa menulis basmalah antara keduanya? Tak ada keduanya. Patutnya Bismillah tu fasil baina suratain. Dia juga pembahagi antara penyambung antara dua surah. Bara'ah tanpa menulis basmalah antara keduanya, sedangkan Al-Anfal daripada Masani. Al-Anfal ni dia ada bahagian-bahagian. Ayat-ayat tul, ayat-ayat yang panjang, ayat-ayat Masani, ayat-ayat yang berulang, surah-surah yang berulang, iaitu dipanggil Sab'ah Masani, ada 7 surah yang berulang. Dan Bara'ah ini daripada Mi'in, iaitu ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang mempunyai 100 ayat, surah yang mempunyai bilangan 100 lebih ayat. Tuan juga meletakkan dalam 7 surah yang panjang, surah tual, surah-surah yang panjang. Apakah yang menyebabkan tuan melakukan demikian? Duduk dengan surah panjang, duduk dalam surah Mi'in ke, surah Masani ke, dan sebagainya. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu menjawab, pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang agak lama bahawa beberapa ayat diwahyukan kepada baginda. Beberapa ayat mari diwahyukan, sebab dia wahyu Jibril AS mari datang beritahu lalu dah ni ayat ni daripada surah mana. So dia tak turun sekaligus, dia turun mengikut asbabun nuzul, kenapa surah itu diturunkan. Apabila ada wahyu turun, maka baginda akan berkata kepada penulis, letakkan ayat ini pada surah yang di dalamnya disebut sekian-sekian. Apabila ada wahyu yang lain yang turun, maka baginda akan berkata kepada penulis, ni letak pada surah ni yang di dalamnya disebut sekian-sekian. Sebab dia turun ayat tu pendek-pendek, tak banyak, mari sikit-sikit ayat, bukan terus satu surah. Surah Anfal antara surah yang turun di awal turun kat Madinah. Surah Anfal ni turun di Madinah. Permulaan surah Anfal ni turun di Madinah. Surah Bara'ah pula surah-surah yang turun yang di akhir hayat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya seperti dalam kandungan, maksudnya isi kandungan dia, topik dia, isi kandungannya, perbahasan dia tadi lebih kurang sama dengan perbahasan surah Anfal. Itu reason yang disusunkan oleh Sayyidina Uthman. Kandungannya sama seperti kandungan surah Anfal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan baginda belum menerangkan kepada kami mengenainya. Oleh kerana itulah aku meletakkan mereka sekali ayat-ayat ni dan tidaklah basmalah dan tidak menulis basmalah, dan meletakkannya dalam 7 surah yang panjang. Surah-surah penerangan. Surah-surah Al-Quran mempunyai beberapa bahagian. Dia ada 4 bahagian yang panjang. Dia ada 7 tadi. Jadi 4 ni dia ada 4, dia ada 6 sebenarnya. Dia ada 4 benda surah-surahnya. Surah Tiwal, surah Baqarah dan hingga surah Taubah. Surah yang panjang dipanggil surah-surah Tiwal. Surah Tiwal ialah surah yang panjang, surah yang pertama dalam Al-Quran dipanggil Sab'atut Tiwal. Ada 7 surah yang panjang. Baqarah, Ali Imran, tu lepas satu-satu tu ada 7 surah pertama dia panggil surah yang panjang, termasuklah surah Taubah. Dikata dalam surah panjang. Mi'in pula ialah surah Yunus, surah hingga surah Al-Furqan. Mi'in bermaksud surah yang mempunyai 100 ayat atau dekat-dekat dengan 100. Lepas tu Masani pula surah daripada surah Syu'ara hingga surah Fatah. Maksud Masani ialah surah yang kurang daripada 100 ayat dan berulang-ulang kisahnya diceritakan. Cerita ni bawa kisah. Mufassal pula ialah daripada Hujurat hingga ke akhir. Mufassal membagi kepada 3. Tuwalu mufassal daripada Hujurat ke Naba, dan Awsatul mufassal daripada Naba ke Dukhan, dan Qisar mufassal daripada Dukhan ke Nas. Soalan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Soalan Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Sayyidina Uthman ialah, mengapakah Sayyidina Uthman meletakkan surah Anfal daripada surah Masani dan surah Bara'ah pula daripada surah Mi'in, sedangkan Anfal dulu baru Bara'ah.
Tapi Anfal ni terdapat di dalam surah. Tetapi Bara'ah, bila Anfal mari, bila surah Anfal mari, baru Bara'ah mari. Tapi Anfal ni digulungkan dalam Bara'ah digulungkan, Anfal digulungkan dalam surah Masani, surah yang berulang-ulang, surah yang kurang daripada 100 ayat, dan surah berulang, dan surah Bara'ah. Jadi Anfal daripada Masani, Bara'ah pula daripada Mi'in yang lebih daripada 100 ayat. Sepatutnya diletakkan surah Bara'ah dahulu, barulah surah Anfal, kerana surah Anfal mempunyai kurang daripada 100 ayat, dan Mi'in ialah surah-surah yang mempunyai 100 ayat atau hampir 100 ayat. Sepatutnya Bara'ah dulu, baru Mi'in, baru Anfal. Tapi letak Anfal dulu, baru Bara'ah. Sedangkan Bara'ah pendek. Jadi kita dah bagi tahu dah jawapan dia. Ialah semasa Sayyidina Uthman menghimpunkan Al-Quran, beliau melihat himpunan surah ini daripada tual. Mereka mengatakan himpunan surah ni juga daripada tual, seperti surah yang panjang. Sebab bila campur Anfal dengan Masani, bila campur Anfal itu Masani dan Bara'ah itu Mi'in. Sepatutnya Anfal tu Masani, Bara'ah tu Mi'in. Begitulah, kerana kandungan yang terdapat dalam kedua surah ini adalah sama. Sebab itu beliau tidak meletakkan basmalah di tengah dia, dicampur jadi tual, jadi tiwal, jadi panjang pula. Itu cara yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu lah, kerana pengorbanan dan apa yang telah mereka lakukan. Hasilnya ialah kedua-dua surah ini adalah ishtibah. Sebab itulah diletakkan dalam tiwal. Ishtibah maknanya ni Mi'in ke? Ni Mi'in. Ni Mi'in, ni Masani. Masani letak dulu daripada Mi'in. Sebenarnya Masani dan Mi'in ni sepatutnya, tapi digabung dua. Bila gabung dua, sebab tak ada bismillah, macam bergabung dua. Sebab mazmum ayat yang terdapat dalam surah Bara'ah lebih kurang apa mazmum yang terdapat dalam surah Anfal. So dia combine kan begitu. Sebab tu dia letak, sebab itu istibah, sebab tu dia istibah, tak tahu nak buat macam mana. Okeylah, dia kata letak dalam surah tiwal. Walam yaqtud syatra bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tidak ditulis basmalah pada permulaan surah Bara'ah, iaitu surah Taubah? Di dalam hadis ini dinyatakan sebabnya. Terdapat juga jawapan lain, antaranya ialah kerana basmalah itu merupakan keamanan, sedangkan surah-surah ini turun ketika peperangan dan amaran terhadap golongan munafik. Surah ni warning, surah warning ni. Surah Bismillah tu surah keamanan. Jadi tiada keamanan untuk mereka. Antaranya lagi ialah menjadi adat orang Arab, apabila mereka ingin membatalkan perjanjian, mereka tidak akan menulis basmalah pada surat perbatalan janji. Oleh itu surah Taubah merupakan perbatalan janji dengan orang munafik. Oleh itu ia tidak ditulis basmalah padanya. Itu reason-reason yang lain lah yang dimukakan oleh ulama. Mungkin ada kesinambungan daripada kisah-kisah dan cerita dan tafsir-tafsir yang lain. Atas dasar kesinambungan itu, mereka ulama-ulama ikram menterjihkan atau memberi ilah dan memberi jawapan pada soalan tersebut. Masya Allah. Kita akan tak lama lagi baca kitabun da'wat. Kitabun, nak baca kitabun da'wat. Kitab dakwah. Kitab dakwah ni kitab mengenai doa-doa. InsyaAllah kita akan masuk, InsyaAllah tak lama lagi. Lebih kurang gitulah, satu surah ajalah. Jadi sebab tu bila dia catat satu surah, dia jadi tiwal lah, surah yang panjang lah. Sebab tu dia letak dalam tiwal. Dalam surah-surah 7 surah yang panjang, sab'atu tiwal. Dalam 7 surah yang panjang, bila digabungkan dua, so dia antara compare. So dia bawa dulu Masani, lepas tapi dia bawa Masani, tapi dia bawa Bara'ah kemudian. Sebenarnya Masani itu lalih kerana surat tu diturunkan dulu, dia ada mazmum tu, so dia letakkan sedemikian. Masya Allah, itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sedemikian.
Tapi jazakumullah wa khaira ahsanul jaza pada ulama-ulama, tahu ulama-ulama yang mana kehidupan mereka, hidup mereka, mati mereka, Masya Allah, memperjuangkan untuk umat dan memahamkan umat, dan supaya melakukan perkara yang mana tidak memecah belahkan masyarakat. Jadi sebab itu kalau kita jadi orang, jadilah manusia yang mana kita menyatukan masyarakat. Dan kalau kita jadi ustaz, maka jadikanlah penyatuan. Walaupun mungkin terdapat berlakunya ikhtilaf, mungkin akan ada berlakunya ikhtilaf, perselisihan pendapat, tapi janganlah sampai memudaratkan. Jangan terlampau hulu. Jangan terlampau hulu. Orang yang hulu ni orang yang berlebihan sangat. Sedangkan benda itu kita perlu duduk dan kita perlu bincang. Walaupun kita tidak ada titik kesamaan, tetapi kita ada syarah sadar. Maksudnya kita boleh menerima pendapat orang lain. Dengan tidak kita mengecilkan pendapat kita, tapi kita boleh menerima. Boleh faham sikit-sikit lah. Tak apa, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit lah. Memutuskan hubungan, lama-lama jadi. Mungkin ada orang dia punya tabiat macam tu. Ada orang dia punya dalam sebenarnya kehidupan seseorang itu, bagaimana ia diasuh sewaktu dia kecil, bagaimana environment kehidupannya semasa dia kecil, bagaimana environment keluarganya, bagaimana environment masyarakatnya. So apa yang ada pada seorang itu ialah sebagaimana dia telah dibentuk sewaktu beliau membesar. Mereka tadi membesar, mungkin dia dibentuk dengan keluarga, Masya Allah, kesopanan yang tinggi, Masya Allah, adabnya bagus, Masya Allah, percakapannya lembut, Masya Allah, tidak menyakitkan hati dan tidak merendahkan orang. Mungkin kita dilahirkan duduk dengan keluarga yang mana suka menyindir, suka mengecilkan orang. So benda-benda tu ada imbasan. Masa benda itu dia menjadi adat dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita menyedarilah kita daripada kumpulan mana kita datang. Maksudnya kita menyedari kita daripada keluarga mana kita datang. Adakah keluarga kita satu keluarga Masya Allah sejahtera, aman dan sebagainya. So kita kena mengenali. Untuk kita mengenali, maka kita perlu mempelajari. Untuk mempelajarinya, kita dengarlah. Kita bolehlah dengar cakap orang. Kalau cakap itu dia memberi kebaikan pada kita, dia memberi satu cadangan, dan cadangan itu kebaikan pada kita, dan kita terima dengan hati yang terbuka. Jangan kita ketat maksudnya kita bertegas dengan apa yang kita ada padanya. Sebab kita mahu mencari kebaikan, kita mahu mencari keharmonian, dan kita mahu mencari segala-gala yang dikatakan untuk membantu kita untuk kita menghadapi asal kehidupan, iaitu kehidupan akhirat. So kita semua nak pergi ke sana. Kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan pergi satu tempat. Semoga Allah SWT tempatkan kita semua dan orang beriman dan semua manusia, dan itulah yang difikirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, agar kesemua umatnya tadi menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun mereka yang ditinggalkan ke belakang atau menghadapi penyiksaan. Itulah insya-Allah dengan niat kita yang baik, dengan niat kita tengok Muzakir, Masya Allah, kita ada Google. Masya Allah, Google Care, Google yang mengingatkan kita. Masya Allah, terima kasih pada dia, insya Allah. Jadi insya Allah jangan lupa, kita pada hari Jumaat ni kita sambung lagi daurah kita di dalam Muqaddimah Mishkat. Ingat nak habiskan dah. Tahulah minggu ni saya rasa saya akan habis. Habis tak habis saya akan pecut untuk saya habiskan. Dalam ni kita akan pecut dan kita akan habiskan, insya-Allah. Pengajian umum kita doa yang mana? Ya, pengajian umum kita teruskan, kita jilid 5 lagi sampai jilid 5 ni habis.
InsyaAllah 4-5 bulan lagi, ada 2-3 bulan lagi habis dah ni. 2-3 bulan, 2-3 bulan ni habislah. Doa-doa penerangan, masya-Allah. Boleh, insya-Allah. Dan insya-Allah jangan lupa untuk tuan-tuan, untuk Ustaz, maaf nak tanya, kalau dalam solat tu, kalau kita baca ayat surah At-Taubah tu tak payah baca bismillah ke kerana lah tak payah baca bismillah lah, baca terus lah. Macam-macam kita baca surah-surah kan, kita baca tengah-tengah surah, kita tak baca bismillah dah. Kita nak baca ayat panjang, lepas tu kita ambil tengah surah, mana kita baca bismillah. Biasanya kita baca bismillah pada permulaan surah. So kita baca bismillah pada permulaan surah. Jadi surah Bara'ah tu bila kita nak baca, dia permulaan tak ada bismillah. Tengah-tengah surah Bara'ah macam tengah-tengah surah lain jugalah, tak ada bismillah. Tak boleh baca tanpa bismillah. Kalau dalam ayat tu bila nak baca ayat lazim yang mana kita permulaan surah, so kita bismillah. Tapi kalau kita nak baca ayat, kan kadang orang suka dia bawa ayat-ayat panjang. So surah-surah dia ambil surah separuh surah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia ambil situ. So dia tak kata bismillah dah, sebab dia ambil tengah surah dan surah Tahrim. Begitu maksudnya, wallahu alam. Mungkin cikgu boleh faham kali kot, tak payah baca bismillah kau kerana ya. InsyaAllah ahsanul jaza. InsyaAllah jangan lupa kita daurah kita yang ke-23 dah, insyaAllah. Tak tahulah daurah kita sampai ke berapa, tak tahu. Kita duk tunggu juga rakaman jilid 1 yang kita akan keluarkan di dalam bentuk tu. Bentuk itu untuk memudahkan tuan, insyaAllah. Sedikit sebanyak untuk memahamkan tuan-tuan, untuk maknanya seimbas selalu tu sedikit sebanyak kita dapat belajar sedikit sebanyak. Dan kalau nak belajar detail dan spesialis, tuan-tuan kena cari guru yang lain lah. Banyak lagi guru-guru, insyaAllah. Setakat mana yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan, alhamdulillah, setakat tu agar dia memberi zakhirah pada saya untuk kehidupan akhirat nanti. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana وتجب لنا كسبنا وكلنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Mungkin background kita insya-Allah lepas ni adalah kitab doa. Doa ni kita nak duduk dalam masjid lah. Kita masuk Masjid Nabawi insya-Allah. Kita cari gambar Masjid Nabawi duduk dalam tu, tempat raudah. Kita belajar bab-bab doa insya-Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.